Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhda wal badrud duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Hari ini kita menyambut Hari Raya Adha bersempena dengan ibadat korban dan ibadat haji. Dua ibadat yang besar di dalam agama Islam. Seperti kita berhari raya bersempena dengan ibadat puasa. Hari raya ini memperingati peristiwa besar yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajipan yang besar, yang diperintah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu rasul, supaya rasul itu menjalankan kewajipan mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan menentang taghut. Taghut ialah setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, sama ada melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, kerana tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah yang Maha Esa sahaja, ataupun mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diizinkan mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah. Firman Allah taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam billah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang boleh mengadakan hukum syariat, mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama ada yang mengadakan undang-undang sendiri itu raja-raja, presiden-presiden, menteri-menteri, wakil-wakil rakyat yang meluluskan undang-undang yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taghut yang ditentang oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim alaihi salam menempuh sejarah menentang Raja Namrud, raja yang berkuasa besar di zamannya, kuasa besar tunggal kerajaan Babil ataupun Babylon.
menyebabkan Ibrahim dihukum bakar dalam api besar yang dinyalakan. Allah menyelamatkan Ibrahim dengan mukjizat. Ibrahim dihalau oleh ayahnya, dihalau oleh rajanya, meninggalkan tanah air yang dikasihi. Maka Allah memilih Ibrahim alaihi salam. Dilahirkan daripada zuriatnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah memerintah Ibrahim melalui satu ujian yang dahsyat supaya menghantar keluarganya, anaknya yang masih kecil Ismail dan ibu Ismail Hajar, dihantar ke bumi Mekah, bumi yang kering, yang tidak ada air, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada kemudahan untuk hidup. Ibrahim menghantar keluarganya kerana percaya kepada Allah. Bukan saja Tuhan yang menjadikan alam, menjadikan manusia di dalam alam itu, Tuhan yang menjamin rezeki manusia. Tuhan yang maha pemurah lagi penyayang terhadap hamba-hambanya. Dengan keimanan yang ikhlas, Ibrahim meletakkan keluarganya di Makkahul Mukarramah kerana yakin dan percaya kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berjaya di dalam ujian. Ibrahim meninggalkan keluarganya, berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah apabila Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri Mekah yang kering, yang tidak ada tanaman, ini negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada zuriatku yang aku letakkan di sini. Hanya zuriat yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, biarkan mereka. Allah menjawab, adapun yang tidak beriman, wahai Ibrahim, aku beri rezeki juga buat sementara waktu di dalam dunia ini. Kemudian aku masukkan mereka ke dalam neraka, dan neraka itu seburuk-buruk tempat. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan hamba yang tidak beriman, hamba yang Islam dan hamba yang kafir. Semuanya diberi rezeki oleh Allah di atas dunia itu, di atas dunia ini. Itulah jawaban Ibrahim, jawaban Allah kepada Ibrahim alaihi salam. Ibrahim meninggalkan keluarganya di Makkahul Mukarramah, berulang alik dari Baitul Maqdis ke Makkah. Setelah anaknya membesar, Allah memerintah Ibrahim sebagai satu ujian supaya menyembelihkan putranya Ismail yang disayangi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuk. Maka tatkala Ismail boleh berjalan-jalan dengan ayahnya, menghiburkan ayahnya, bercakap dengan ayahnya, umur yang sudah boleh menemani ayah, umur anak yang paling disayangi, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu daripada Allah, bukan mimpi orang biasa. Ismail alaihi salam yang beriman kepada Rasulnya Ibrahim, Ibrahim ayahnya adalah Rasulullah. Mimpi Rasul adalah wahyu daripada Allah. Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, ayah kesayanganku, buatlah apa yang diperintah. InsyaAllah engkau dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar, wahai ayah.
Ismail tidak mengatakan ayahnya ganas. Tidak mengatakan ayahnya jahat. Ismail mengatakan ayah yang dia sayangi. Ayah yang menjadi Nabi dan Rasul yang dilantik oleh Allah. Sembelihlah saya. Lalu Ibrahim alaihi salam membawa anak kesayangannya di tempat sembelih untuk disembelihkan dengan ikhlas kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah membatalkan perintahnya, menasahkan perintahnya. Perintah itu hanyalah ujian daripada Allah untuk menguji sejauh mana keimanan Ibrahim kepada Allah, keimanan Ismail kepada Allah. Kedua-duanya beriman kepada Allah. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam beriman kepada Allah. Ibunya Hajar alaihi salam beriman kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, menunaikan apa saja perintah Allah, walaupun menyembelih anak kesayangan. Keimanan yang membuktikan Islam yang sebenar, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintah Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah untuk menjadi kiblat kepada umat Islam. Umat akhir zaman ini, Kaabah didirikan. Setelah Kaabah didirikan, Ibrahim diperintah menyeru manusia supaya menunaikan ibadat haji. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina bi kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia. Serulah manusia supaya datang ke Mekah ini menunaikan haji. Mereka akan datang berduyun-duyun dari tempat yang jauh, sehingga menunggang unta yang kurus unta kerana jauhnya perjalanan. Mereka sanggup menunaikan ibadah haji. Serulah Ibrahim. Ibrahim menunaikan perintah Allah, menyeru, wahai manusia, sahutlah seruan Allah, tunailah ibadat haji. Seruan yang diucapkan dalam keadaan keseorangan. Tidak ada manusia, tetapi percaya dan yakin seruannya akan disampaikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hari ini manusia menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Mereka sedang berhimpun di Muzdalifah setelah berwukuf di Arafah, dan akan turun ke Mina menunaikan ibadat haji. Ketika mereka memakai pakaian ihram, mereka melafazkan ucapan menyahut seruan Ibrahim alaihi salam dan seruan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya segala nikmat dan kerajaan adalah milikmu, wahai Tuhanku. Ya wahai Tuhanku. Para jamaah haji menyahut seruan Allah yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, ketahuilah, hari ini umat Islam menghidupkan syiar Islam yang ditunaikan oleh Ibrahim alaihi salam. Memperingati Ibrahim alaihi salam, seorang Islam yang sebenar, menyerah diri kepada Allah, menunaikan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida
wa nahnu lahu muslimun. Dan sesiapa yang tidak suka, yang tidak setuju, yang tidak ingin, yang benci kepada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi Rasul, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Mengapa Allah memilih Ibrahim? Apabila Tuhan berfirman, wahai Ibrahim, Islam. Ibrahim menjawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Saya Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah, dengan ikhlas kerana Allah. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub, cucu Ibrahim, memberi wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam. Maka jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Adakah kamu menjadi saksi, wahai orang-orang Yahudi ahli kitab, yang punya kitab, yang menyaksikan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kamu menjadi saksi? Kamu mengetahui ketika Nabi Yaqub, datuk kamu yang awal, berada dalam keadaan nazak, didatangi oleh tanda-tanda kematian. Yaqub bertanya kepada anak-anaknya yang mengelilinginya, wahai anak-anak kesayanganku, siapa yang kamu sembah selepas aku meninggal dunia? Anak-anak Nabi Yaqub menjawab, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan yang satu. Dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Dan Allah memilih Islam dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita menghayati ibadat haji dan korban yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat haji dan korban, ibadat yang menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya harta, yang punya duit banyak, mampu ke Mekah menunaikan haji ke Mekah. Mereka yang ada duit menyembelihkan binatang korban. Apa makna ibadat haji dan korban ini? Maknanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan syukur nikmat menjadi seorang Islam. Syukur nikmat diberi harta kepada mereka yang ada harta, gunakan harta itu untuk menyatakan syukurnya. Dan tunaikan nikmat itu kepada rakan-rakan yang tidak berada, yang tidak berkemampuan. Tunaikan nikmat, menyatakan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berhari raya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berhibur, mengerjakan maksiat, melalaikan, adalah orang yang kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malah kita menjadi orang yang syukur terhadap nikmat Allah dan menghayati kesyukuran itu. Menyatakan nikmat, harta benda dan kebendaan, kekayaan adalah nikmat yang diberi oleh Allah untuk ditunaikan, menyatakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda dunia adalah alat untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmat Allah memerintah Ibrahim menghantar keluarganya di Mekah. Dan Allah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah yang kering kontang. Untuk menyatakan harta bukan matlamat ibadat. Harta bukan tujuan kejadian manusia. Harta adalah alat untuk manusia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala benda yang ada di dunia adalah alat
Batu dan kayu adalah alat, tetapi ada kalangan manusia yang menjadikan batu dan kayu berhala yang dipuja dan disembah. Ada kalangan manusia yang menyembah harta. Kehidupannya kerana harta. Mengabdikan diri kepada harta, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa daratan, tidak ingat tujuan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin Quraisy macam Raja Namrud yang mengabdikan diri kepada berhala. Pemimpin-pemimpin Quraisy juga mengabdikan kepada berhala, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertuhankan harta. Allah mendedahkan apa yang ada dalam hati dan isi perut mereka. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhassaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka itu pemimpin-pemimpin Mekah yang menentang Rasulullah SAW berkata, jika sekiranya kami ikut petunjuk Islam yang kamu bawa ini wahai Muhammad, nascaya habislah kami menjadi binasa. Akan diserang oleh kabilah-kabilah Arab. Tidak boleh hidup. Laparlah kami kalau kami ikut Islam yang kamu bawa ini. Tuhan bertanya, adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering ini. Bumi yang tidak ada air, yang tidak ada tanaman, kami letakkan mereka di sini. Dan kami berikan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah. Buah-buahan yang datang dari seluruh pelosok dunia berhimpun di Mekah ini. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Termasuk kalangan mereka menunaikan haji di Mekah. Setelah pulang daripada haji, masih bertuhankan kebendaan, bertuhankan harta dan pangkat, menolak syariat Allah, menolak hukum Allah, menentang agama Allah, menentang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini umat Islam sedang menghadapi gejala bertuhan kepada kebendaan. Setelah percayakan kebendaan ini menjadi kepercayaan kepada orang yang bukan Islam, dahulunya mereka menyembah berhala. Hari ini mereka menganut ideologi dan teori-teori politik dan ekonomi yang bertuhankan kebendaan. Di zaman dahulu kalangan musyrikin yang menganut agama Majusi, agama Buddha dan Hindu, termasuk kalangan agama Yahudi dan Kristian yang bertuhankan kebendaan. Hari ini manusia menganut ideologi moden, kapitalisme, liberalisme, komunisme, pragmatisme, dan berbagai-bagai ism. Keseluruhan ajaran yang memerintah negara, termasuk negara umat Islam, bertuhankan pada ekonomi, bertuhankan kebendaan. Ekonomi dan kebendaan bukan menjadi alat. Ekonomi dan kebendaan menjadi Tuhan yang dipuja dan dipuji lain daripada Allah. Menolak syariat Allah kerana percayakan ekonomi dan kebendaan menjadi Tuhan mereka. Inilah anutan yang menyesatkan umat Islam hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malangnya terdapat di kalangan mereka yang memerintah di negeri-negeri orang Islam menjadi alat kepada musuh-musuh Islam untuk menentang Islam. Setelah umat Islam mengalami cahaya yang terang, fajar yang menyingsing, menandakan kebangkitan semula umat Islam. Setelah pusat-pusat pengajian agama di negeri umat Islam berjaya menjadi benteng yang mempertahankan Islam yang tidak dihapuskan cahayanya. Dan setelah mereka mengaji di negeri barat, pelajar-pelajar di Eropah, di Amerika kembali kepada Islam kerana menyaksikan kegagalan ideologi kebendaan. Mereka kembali kepada Islam
kerana melihat gereja-gereja yang kosong, gereja-gereja yang dijual, kemusnahan komunis dan negara besarnya, kemelesetan ekonomi Amerika dan rakan-rakannya, menandakan kegagalan ideologi yang bertuhankan kebendaan dan ekonomi. Berlaku kebangkitan Islam. Malang terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin umat Islam mempertahankan ideologi yang sesat ini, sanggup menggunakan senjata dan kezaliman. Apa yang berlaku di Syria, di Syam, yang berlaku di Mesir, berlaku di beberapa buah negeri Islam, menentang kebangkitan Islam. Dengan berani menuduh kumpulan menegakkan Islam adalah kumpulan yang sesat. Dan di sana ada ulama-ulama yang menjadi hamba kepada kerajaan yang zalim ini, sanggup memberi fatwa yang sesat dan menyesatkan, mengatakan golongan Islam adalah golongan Khawarij. Siapa golongan Khawarij? Golongan menentang Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Adakah mereka ini sama dengan Sayyidina Ali menjalankan hukum syariat? Mereka lebih rendah daripada debu yang ada di bawah kasut Sayyidina Ali. Bahkan golongan Khawarij cintakan Quran, cuma mereka jahil terhadap Quran. Mereka kasihkan Quran secara jahil, tetapi malang mereka yang alim menyokong mereka menentang Quran, menentang syariat Allah. Inilah amaran yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudul ata'a ma dama ata'an, fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khudhu yamna'kumul faqra wal hajah. Ala inna rahal islami dairah paduru ma'al islam. Ala innal kitab was sultan sayaftariqan fakunu ma'al kitab. Ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaytumuhum qatalukum. Qalu madha nasta'u ya Rasulullah? Qala kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashir wa hummilu 'ala al khushub. La mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih. Rawahu at-Tabarani fil Awsat. Yang bermaksud, ambillah pemberian orang. Pemberian yang diberi kalau itu adalah pemberian yang kita berhak, ambillah pemberian itu. Sekiranya pemberian yang diberi itu rasuah dalam perkara agama, supaya kita menolak Islam, kamu tidak mengambilnya, tidak menghalang kamu daripada menjadi fakir dan bangsat. Ingatlah kos roda paksi kisaran yang menetapkan Islam akan berpusing. Berpusinglah kamu bersama dengan Islam. Islam akan menghadapi pasang surut, menghadapi rebah dan bangun, di atas dan delanyak ke bawah. Kamu tetap bersama dengan Islam, sama ada menang ataupun kalah, kuat ataupun lemah. Di mana saja berpusing bersama dengan Islam. Akan ada kalangan kamu, akan ada peristiwa yang berlaku. Quran dan mereka yang berkuasa memerintah akan berlawanan. Mereka yang memerintah akan berlawan dengan Quran. Kamu naklah bersama dengan Quran. Akan ada kalangan kamu, pemimpin-pemimpin yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Sekiranya kamu mentaati mereka, mereka menyesat kamu. Sekiranya kamu menentang mereka, mereka membunuh kamu. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya kami menghadapi keadaan yang begitu rupa, apakah tindakan kami? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa. Mereka dibelah dengan gergaji terbelah dua, disalib pada kayu-kayu. Mereka tidak berganjak dengan agama Allah. Sesungguhnya mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah. Itulah sikap
yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mati bersama dengan Islam. Jangan hidup bersama dengan jahiliyah. Kerana nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah bagi kita ialah nikmat Islam. Pertahankan nikmat ini. Nyatakan kesyukuran kita pada nikmat Islam dengan menegakkan Islam itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita dan tanah air kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh pada yang baik, mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka bertolong menolong di antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Marilah di hari yang mulia ini kita bersama dengan para jamaah haji yang menyahut seruan Allah dengan firman-Nya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ibadat haji dilakukan beberapa bulan yang diketahui, Syawal, Zulqa'dah dan sehingga separuh bulan Zulhijjah. Barang siapa yang dalam keadaan mengerjakan ibadat haji, maka jangan sekali-kali melakukan perkara yang lucah.
Jangan melakukan perkara yang jahat. Dan jangan berbalah di antara satu sama lain. Dan apa yang kamu buat daripada kebaikan, apa sahaja yang kamu buat daripada kebaikan, diketahui oleh Allah. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka bertakwalah kamu kepadaku, yakni kepada Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Walaupun ayat-ayat ini ditujukan kepada para jamaah haji yang menunaikan haji di Makkah, para ulama tafsir menyatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Lafaz yang umum mengajar umat Islam supaya jangan melakukan perkara yang lucah, jangan mengerjakan perkara yang fasik, jangan berbalah di antara satu sama lain. Ibadah haji adalah semangat persaudaraan Islam. Allah memerintah umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia berhimpun di Makkahul Mukarramah. Mereka yang terdiri daripada berbagai bangsa, bahasa dan warna kulit, berbagai pangkat, raja dan rakyat, pemimpin dan pengikut, alim dan jahil, kaya dan miskin, warna putih, merah dan hitam, berkumpul di Makkahul Mukarramah dalam keadaan memakai pakaian ihram. Mereka sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan semangat yang dinyatakan oleh Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak dan bersuku kaum. Supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Allah menyatakan khusus kepada umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perdamaikalah di kalangan saudara-saudara kamu yang beriman itu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat Allah. Allah menyatukan umat Islam dengan semangat persaudaraan Islam. Mereka tidak boleh dipecahkan dengan berbagai-bagai pendapat dalam perkara cabang, kerana mereka disatukan dalam perkara asas. Ketika menunaikan haji wada, haji selamat tinggal, Rasulullah SAW telah memberi peringatan, la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kembali kufur selepas aku tidak ada lagi. Kamu memancung leher sesama sendiri. Kamu sesama Islam berperang selepas aku wafat. Puncanya kerana meninggalkan ajaran Islam. Meninggalkan asas ajaran Islam yang menyatukan umat Islam. Di zaman awal Islam, bukan tidak ada perkelahian. Perkelahian berlaku di antara Aus dan Khazraj. Mereka disatukan dengan Islam dan bersaudara dan berbaik. Pebalahan berlaku di antara Muhajirin dan Ansar. Kembali kepada Islam, mereka berdamai dan bersatu. Perkelahian berlaku dengan perbezaan mazhab di antara ulama-ulama mazhab di dalam Islam. Ulama-ulama mazhab berguru di antara satu sama lain. Kembali Quran dan hadis, mereka bersatu.
di zaman mutaakhir, umat Islam berpecah, berbalah, menyebabkan mereka berkelahi dan berperang di antara satu sama lain. Apabila mereka lupakan asas Quran dan hadis, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, taraktu fikum amrain lam tadillu ba'di ma idamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selepas aku mati, selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya. Perpecahan berlaku dalam masyarakat manusia sejak Nabi Adam alaihi salam. Kita naklah mengetahui di antara perpecahan yang diharamkan dan perpecahan yang diwajibkan. Perpecahan yang diharamkan, perpecahan meninggalkan asas-asas agama Islam, meninggalkan hukum syariat. Haram mereka meninggalkan hukum syariat, dan wajib kita berpecah menentang mereka meninggalkan hukum syariat. Itulah perintah Allah. Ayat apa yang berlaku pada hari ini, umat Islam menjadi celaru. Mereka bertarung di antara satu sama lain. Paling malang mereka berjaya diperalatkan oleh musuh-musuh Islam yang memecahkan mereka. Zaman kejatuhan kerajaan Utsmaniyah berlaku, apabila kuasa-kuasa penjajah telah berjaya memecahkan umat Islam mengikut semangat perkauman masing-masing, mengikut mazhab yang berbeza, berperang di antara mazhab dan berperang di antara kaum, menyebabkan tumbangnya kerajaan Utsmaniyah tahun 1925. Hari ini kita melihat pergolakan sedang berlaku di Asia Barat, peperangan yang berlaku di Syria, yang berlaku pergolakan di Mesir. Di banyak negeri umat Islam lebih bersifat peperangan proksi, peperangan wakalah, peperangan menjadi wakil kepada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam telah berjaya mewakilkan orang Islam berperang bagi pihak mereka. Ada kalangan umat Islam yang berperang bagi pihak Amerika, Eropah kuasa barat, yang membekalkan senjata. Ada negeri Islam yang membayar senjata itu. Dan ada kalangan umat Islam yang berperang bagi pihak China dan Rusia. Ada kalangan negeri Islam yang membayar senjata kepada China dan Rusia. Umat Islam membayar duit mereka kepada musuh-musuh Islam, menggunakan senjata bukan Islam, berperang di kalangan umat Islam. Sejarah lama berulang lagi. Selagi umat Islam tidak kembali kepada asas ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam di negara ini hendaklah menyedari, jangan mereka ditempias oleh tempiah yang dibawa oleh musuh-musuh Islam yang membawa pergolakan dalaman dengan tujuan untuk menyekat kebangkitan semula umat Islam. Kerana sudah tiba masanya ajal kejatuhan kuasa-kuasa besar dunia, dan sepatutnya tiba masa untuk kebangkitan semula umat Islam. Ketahuilah bahawa kebangkitan semula umat Islam tidak berlaku sekiranya umat Islam tidak kembali berasas, tidak balik pada asas yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka yang berpegang dengan asas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ajaran Islam, pesaka Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan kita dalam menghadapi pergolakan yang dahsyat pada hari ini. Hanya pesaka Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, Rasul yang sangat berjasa menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Allah memerintah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan bersalamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وأعمالنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ظاهرها وباطنها، علنها وسرها، وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر عبادك وإماءك المظلومين والمستضعفين في مصر وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي بنغلاديش وفي بورما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهل أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهؤلاء الظالمين والطواغيت. اللهم بدد شملهم وبدد شملهم وفرد جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.